anda senang menonton ikut santai bersama saya Sulin, dan tahukah anda hanya membekalkan akuarium dan pasu bunga, anda boleh bercocok tanam di rumah menggunakan kaedah aquaponics. Kita nak bagi ikan makan. Here you go. Okey, tabur-tabur sajalah. Yap. Ni dah berapa lama ikan ni tak makan? Pagi tadi saja. Here you go, fishing. Wah! Di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, siapa sangka di halaman rumah ini yang dilengkapi sistem aquaponik lengkap, anda boleh menanam sayur-sayuran segar sambil membela ikan. Wow, ada timun kat sini. Ini antara sayuran yang ditanam menggunakan kaedah aquaponics. So mungkin boleh jelaskan apa sebenarnya kaedah aquaponics ni? So, aquaponics ini adalah salah satu kaedah menanam sayur dan juga bela ikan dalam satu sistem yang simbiotik. Dia bermula dekat sini. So dalam sini kita bela ikan yang boleh makan, nak bela ikan ornamental boleh, nak bela ikan boleh makan pun boleh. Apa ikan yang kita ada kat sini hari ni? Kat sini kita ada tilapia dengan patin. Kalau jumpa sepat, ada sepat. Kelah rasanya dah tak ada kot. Air daripada ikan ni dia penuh dengan amonia kan, hasil daripada kumbahan ikan tu amonia. Amonia, too much amonia kadang-kadang is poisonous for the fish. So selalunya kalau orang buat aquaculture, dia akan control ammonia level, dia akan buang air dan tambah air barulah. Tapi ada bakteria yang akan convert ammonia itu kepada nitrite dan kemudian kepada nitrate. Nitrate adalah satu form of nitrogen yang tumbuhan boleh serap. Right? So kalau kita combine sistem ni dua sekali, sistem ikan dan juga sistem sayuran dalam satu flow, kita boleh bela ikan yang boleh makan dan juga sayuran yang boleh makan. Tapi dalam erti kata yang lebih mudah, sebenarnya najis ataupun sisa daripada ikan ni digunakan sebagai baja untuk sayur-sayuran. Jadi macam mana dia punya, ini adalah contoh orang kata prototype di rumah lah kalau ada halaman rumah. Ni adalah salah satu eksperimen lah boleh dikatakan. Unit yang kita set up di sini, eksperimen dia, hipotesis dia, space yang kita ada ni mungkin boleh menghasilkan cukup makanan untuk satu keluarga kecil, untuk dapatkan mungkin setiap hari dapatlah sayur sikit, ikan sikit untuk makan. Some of the benefits of aquaponic, nombor satu, it's dia menjimatkan air. Kalau kawasan yang sama, kita tanam atas tanah, setiap hari kena siram kan? Jadi amount air yang kita siram tu sebenarnya mungkin kalau banding dengan amount air yang kita ada dalam sistem, sebab ini nampak macam banyak air, tapi air dia adalah dia akan berkitar. Jadi kita save dalam lebih kurang 80-90% air kalau guna sistem aquaponik. So apa antara tumbuhan yang kita boleh tanam menggunakan kaedah aquaponics ni? Sebab tu kita tengah eksperimen, sebab tu saya panggil ni eksperimen, sebab kita every cycle kita tukar-tukar tengok what works, what doesn't work kan. Apa yang saya lihat sekarang ada timun, lepas tu ada macam long beans, kacang panjang. Yes, ada timun, ada long beans, ada basil, ada mint, ada I think sawi dah habis lah kot. Lepas tu sini baru keluar ni, this is terung, ada jagung pun baru nak tumbuh, ada pandan, ada tomato, ada bayam. So you have earthworms living in here. Naturally in the ground, the worms become your composter kan, dia makan all the waste. So kadang-kadang kalau daun-daun ni saya biar kat sini je sebab so that the cacings will come and eat. They will eat this and then cacing will do their business inside here. Cacing punya worm castings is one of the most nutrient rich for plants, substances for plants. So vermicompost orang pakai kan, compost cacing. So we get it naturally jugalah. Kita nak bagi ikan makan. Here you go. Just tabur-tabur. Baik, tabur-tabur sajalah. Ni dah berapa lama ikan ni tak makan? Pagi tadi saja. Ikan tilapia selalu lapar. Letak je. Here you go, fishing. Wow. Lapar gila ikan ni. Tak, dia bukan lapar, dia ganas macam ni je. Sebab kadang-kadang makanan ni tak habis pun. Okay, that should be enough for now. So it starts here. So proses flow ni dia bermula daripada kolam ikan. Right. So ikan makan. Lepas dia makan, dia buat during the business dalam air dia. So that's full of ammonia. And then kita akan tap air dia. So air ni nampak macam
agak jernih sikit juga kan. Pasal all dia punya solids tu semua akan ke bawah. Lebih berat lah. Ke pond. We have a solids lifting outlet dekat sini. Ni pipe ni dia ambil air daripada bawah kolam ni. Dan dia akan flow ke filter sistem kami. Ada 2 filter sistem sini. Dan di bawah tangki-tangki ni semua ada sump tank. Setiap tangki ada sump tank, 1, 2, 3 sump tank yang bersambungan. Sistem ni hanya memerlukan satu pump saja. Dan fungsi pump tu adalah untuk bawa air ke setiap grow bed yang ada di sini dan juga kembalikan air ke kolam ikan. So sistem dia macam tu saja. Fish, bacteria, plants. Rupa bentuk dia boleh jadi rupa it can be as simple as you want it to be or as complex as you want it to be. Like I said, this is an experiment. I'm just playing around with parts and pieces that we can get our hands on. So ini satu contoh. Satu contoh saja. Ini juga pun boleh. Boleh juga buat macam ni. This is one more contoh. This one is another contoh macam mana sistem aquaponics boleh digunakan. So kalau nak buat indoors in the house, you want something nicer looking ke apa-apa. You have an aquarium. Ikan kat sini, ikan, and then sama juga water gets pumped up. Dekat sini kita guna clay ball yang kecil sikit. And then ada siphon juga. So air akan fill up and flush out. Sebagai satu contoh mini aquaponics yang boleh ada di rumah lah kan. So it's a simple fish bowl dengan grow bed dekat atas. Tapi konsep sama. Air daripada ikan akan naik dan akan digunakan sebagai baja untuk pokok tumbuhan dan they sort of filter it out and go back down clean water for the fish. Same concept. So you can adapt aquaponic systems ni into as many different shapes and sizes lah, as creative as you want it to be. Kan? Tapi yang paling penting sebab dia dilihat dia macam kecil je dan dia sangat menjimatkan ruang. Kalau mereka yang tinggal di kondominium, pangsapuri, rumah yang tak ada garden lah kan. Ya. Boleh juga kan. Kalau dulu dekat rumah bujang kan. Dalam saya punya yang kecil ni saya tanam sawi, kangkung, bayam. Tapi ambil sikit-sikit lah kan. Boleh jimat duit lah. Boleh lah. Bukan saja senang nak maintain, tapi dia agak cantik juga kan. Boleh jadi hiasan kat rumah. If you like it, you can have it. It's very relaxing sebab bunyi air dia. Lepas tu ada tumbuhan hijau kan. Saya sempat meluangkan masa dengan pengasas bersama Pop Tani Asia, Yasmin Rashid. So apa tu Pop Tani dan bagaimana ia bermula? Pop Tani adalah sebuah syarikat social enterprise dan ia adalah diasaskan oleh saya dan seorang lagi nama dia Sheikh Shahnaz. Dan sebenarnya kami berdua ni adalah peminat kepada konsep urban farming. Dan contohnya dengan Shahnaz, dia memang mempraktikkan sistem aquaponik di rumah. Dan saya pula mempunyai dalam lebih kurang 15 tahun pengalaman di dalam sektor alam sekitar dan untuk mempromosikan sustainable living. 2 tahun lepas, kami banyak ada sesi minum kopi, berbincang mengenai menunjuk lagi ikan sayur macam ni lah, sayur saya membandingkan ikan sayur. Dan 2 tahun lepas melalui media pun banyak penekanan kepada pemakanan yang sihat dan juga konsep urban farming sebab kalau kita lihat secara global kita mengalami krisis makanan juga. Ada certain masyarakat terlampau banyak makanan sehingga membazirkan dan ada juga masyarakat yang tidak mendapat makanan mencukupi. Jadi tak ada keseimbangan lagi. Jadi kami fikir macam mana kalau kita mengikuti trend sekarang dengan menubuhkan sebuah social enterprise yang memberi penekanan kepada urban farming, menggunakan konsep aquaponics, permaculture dan sebagainya. So bila sebut pasal urban farming, pastinya target tu adalah urbanites lah. Mereka yang tinggal di kawasan bandar. Tapi orang kat bandar ni banyak masalah dari segi kekurangan tempat, pangsapuri kondo tak ada space kan. So macam ni bila diperkenalkan pasal contohnya Pop Tani ni, bagaimana penerimaan mereka? Adakah mereka rasa bolehlah letak kat rumah balcony ke ataupun mereka apa antara cabaran untuk penetrate golongan yang ni? Saya rasa cabaran adalah dari segi persepsi sebab
kita kena kreatif dan imaginatif untuk melihat bagaimana konsep kebun ni boleh diintegrasikan ke dalam rumah kita. Jadi kebanyakan masyarakat takut untuk mencuba ataupun mungkin kurang mendapat dorongan ataupun idea yang kreatif. Nombor 3, mungkin mereka hanya memikirkan konsep urban farming yang tradisional. Contohnya kena ada di atas tanah. Maksudnya kalau kondo susah lah kan. Tapi kalau kita lihat sekarang farming ni, kebun ni boleh vertical, ya, boleh atas atap dan sebagainya. Sebenarnya bukan sangat pada teknologi. Teknologi memudahkan benda ni berlaku. Tetapi saya rasa masyarakat di Malaysia ni mungkin kurang daya imagination mereka lah. Jadi kebanyakan daripada masa kami dihabiskan untuk mendidik masyarakat. Bila mereka lihat contoh-contoh projek yang kami telah buat dengan klien kami, mereka boleh fikir macam mana kita boleh integratekan. Saya pun nak tekankan bahawa rumah semua orang lain. Jadi yang penting niat tu ada. Macam mana nak jadikannya, saya rasa ada 1001 cara untuk membentuknya lah. And so far, bila dah lihat penerimaan masyarakat yang orang kata berjaya, like terima konsep ni, apa antara feedback mereka yang mereka berikan tentang aquaponik di rumah ni? Ramai yang cakap bahawa mereka seronok melihat anak-anak mereka terlibat dan berminat sebab ada ikan dan kami boleh melihat ya, tumbuhan daripada benih dia sampai ke pokok yang besar lah. Jadi saya rasa kebanyakan kanak-kanak di bandar sangat distant daripada nature ataupun farming. Dan bila mereka dapat melihat cara ikan bergerak ataupun boleh mendapatkan tangan dia kotor sikit kan. Saya rasa ia menerapkan kasih sayang kepada alam sekitar dan juga mungkin respect kepada makanan. Bila kita dapat melihat betapa susahnya untuk to grow something. Dan dengan itu antara beberapa konsep tentang aquaponics ataupun urban farming yang boleh anda cuba di rumah. Apa yang anda perlukan adalah akuarium. Masukkan bahan hiasan dan penuhkan akuarium dengan air. Kemudian masukkan pam air dan ikan. Di atas akuarium letakkan batu kelikir atau tanah ke dalam pasu dan masukkan biji benih. Dan pastikan ia mendapat cahaya matahari yang secukupnya. Ada macam-macam tumbuhan yang boleh anda tanam menggunakan kaedah mudah ini. Selamat mencuba! Dan kita telah pun dengar tentang kaedah aquaponics dan anda juga boleh cuba di rumah. Jumpa lagi minggu depan dalam Ikut Santai. Bye!